Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'd. Pada kaum muslim beriman, tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Allah bagi kita masa yang lapang dapat hadir sama-sama kesihatan yang baik. Mudah-mudahan peluang yang Allah bagi kita dapat gunakan sebenarnya untuk mencari bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kamu kerana sebaik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita dapat hadir lagi 27 Oktober ya. 13 Rabiul Akhir. Dah bukan 20 hari dah sahabat anda kita di Palestin dibunuh. Hospitalnya dibom, kampung biasa roket kediaman mereka untuk hilang tempat kediaman kematian. Anak-anak mereka mati, ibu mereka mati, adik-adik mereka mati. Ini suatu pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Zionis yang dilaknat oleh Allah. Dan kita yang ada kat Malaysia ni turut terpanggil untuk sama-sama kita doakan agar Allah beri mereka ni kekuatan, kesabaran dan terus berjuang di mana mereka menjaga tanah air mereka. Tanah air mereka juga tanah air kita lah. Sebab sana terletaknya kiblat pertama kita. Jadi itulah hari mereka dikhianati. Tidak ada air, tak ada elektrik, tak ada. Maknanya kalau nak buat operation pakai handphone, cahaya handphone. Dan ubat dia pakai baca ayat Al-Quran untuk tahan sakit tu. Yang sakit cedera mana bertambah lagi lah. Jadi itulah yang berlaku sekarang ni. Mudah-mudahan kita dekat sini tanda kita ada ukhuwah. Terus untuk bersama-sama dengan perintah Allah, tunaikan perintah Allah. Maksudnya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang berlaku itu ada hikmahnya dan insya-Allah Zionis akan hilang daripada muka bumi insya-Allah. Kapal buang masuk surga tu Ya. dia tak ada. Tak dapat masuk surga. Syahid tak. Syuhada Palestin dia jaga tanah air dia. Upah dia syurga. Dikatakan sekarang ni bau yang tengah harum. Bau harum. Bukan minyak atar. Sampai sayang dia pernah bumi. Bau darah tu. Senyum. Allah dah janji dah. Dan berjuang pada jalan Allah. Pahala dia syuhada, syahid. Mereka yang berjuang untuk menzalimi, mengkhianati, maka upah dia neraka. Itu je. Yang mudah-mudahan kita yang ada di sini juga dapat pahala. Kita doakan sama-sama.
pahala untuk kita dan pahala untuk mereka. Doakan kalau ada duit, ada lebih-lebih itu kita kongsi. Tak banyak pun kita kongsi bagi derma ada tabung Palestin. Mudah-mudahan menjadi saksi bahawa kita tetap bersama-sama dengan saudara kita yang sedang dizalimi. InsyaAllah ada dia punya kebaikan, insyaAllah. Jadi tanda dan apa nama tu kita ni bersaudara, jangan lupa untuk kita terus berdoa kepada mereka. Jadi malam ini sama lagi daripada kitab tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke 57 yang sambungan. Orang masih cerita tentang mereka lah, tentang Bani Israel. Hari ni kalau Zionis, mereka ni satu kumpulan manusia yang banyak nabi-nabi Allah hantarkan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, tapi mereka degil kepada apa yang diseru kepada mereka. Ayat disebut di ujung tu, kulu min tayyibat ma razaqnakum. Di ujung ayat tu kan. Ayat 7. Makanlah olehmu dari rezeki yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu. Ayat bermula dengan wazalalna alaikumul ghamama wazalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Ini kita dah baca dulu bersama di belakang tu. Yang bermaksud dan Allah dan kami lindungi kamu dengan awan. Lagi ni sesat di padang pasir teh lepas keluar daripada Firaun tu, kejar mereka seberang laut. Dia dipukul dengan tongkat Nabi Musa tu, laut terbelah jadi 12 lorong. Jadi seluruh pengikut Nabi Musa selamat menyeberangi, tapi tersesat di padang pasir teh tu. Walaupun tersesat, Allah masih lagi bagi mereka rezeki. Apa dia? Awan jadi atap. Dan kami turunkan makanan yang bernama manna dan salwa. Manna ni burung, daging. Dan juga salwa, macam madu tu. Makanlah makanlah oleh kamu dari rezeki yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu, dan tiadalah mereka menzalimi kami, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ini ayat yang ke-57 Allah cerita perangai siapa dia? Bani Israel yang hari ni jadi Zionis ni. Kalau kita sebut Yahudi, mereka marah. Siapa ada Facebook ke, ada TikTok ke, kata-kata tu. Jadi memang dia akan ban kita punya TikTok tu. Zionis tahu. Itulah macam mana mereka kuasai medsos. Saya sebut. Jadi Allah kata kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu dari rezeki yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu. Rezeki yang baik daripada syurga. Mana orang pernah makan daging burung, manna wassalwa. Dikatakan manna tu macam daging puyuh lah, burung puyuh, tangkap sebenarnya. Manna dan salwa tu pula sejenis madu, manisan madu. Inilah di antara nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka, kepada Bani Israel, yang nabinya ada Nabi Musa, ada Nabi Harun bersama, 2 orang nabi. Yang mana mereka ada Allah bagi awan melindungi daripada panas. Tak ada kemah tak payah kemah, ada awan dah. Pada pasir, gurun. Bukan ada apa, tapi Allah yang Maha Kaya, Allah boleh buat ada awan jadi atap. Tak panas. Kita ni ada kipas, ada aircon, maya rasa senang kan. Macam tu Allah boleh buat pada pasir yang luas. Tu Allah turunkan awan duduk atas lagi. Walaupun saya panas, dia tak payah panas dah. Nyaman. Bukan saja ada tempat tinggal, bahkan ada manisan, ada makanan, ada minuman. Itu bahagian ke-6, ke-7 dan ke-8 disebut dengan 10 nikmat Allah bagi. Ada pula air. Air yang Allah suruh tongkat tu pukul batu. Keluar 12 mata air untuk 12 kumpulan, 12 kaum, 12 kelompok, 12 kabilah. Tak guna air. Air yang segar.
Inilah nikmat Allah. Allah kata, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu dari rezeki yang baik-baik yang telah Allah anugerahkan kepada kamu. Jadi kalau kita baca ayat ini, sama saja kita pun, kita banyak Allah bagi rezeki, banyak bagi kemudahan, kesihatan, macam-macam. Jadi tanda kita bersyukur dengan nikmat tu, kita kena tunailah perintah Allah. Punahkan rumah-rumah Allah ni, punahkan rumah-rumah Allah dengan sembahyang berjamaah. Bacalah Al-Quran. Itu kita, mereka pun samalah. Tapi itulah yang berlaku, mereka tetap pergi, ada makan, ada minum, ada rehat semua, tapi terus mereka ni khianat juga. Ada juga yang khianat, ada di antara mereka yang jadi apa? Munafik. Nama dia As-Samiri. Samiri anak angkat Jibril. Samiri ni. Nama dia Musa juga, Musa As-Samiri. Anak angkat kepada apa nama tu? Jibril. Jadi jahat. Jibril baik, dia jahat. Nabi Musa pula anak angkat Firaun. Firaun jahat. Anak angkat baik. Nama-nama dia munafik. Dia lah yang minta kumpul semua apa nama tu, emas perak yang dipakai tu. Dia kata tak boleh simpan. Kalau simpan emas pun kita jadi celaka. Dia tipu. Tanam tu tempat. Tempat dia ambil bakar dia, walaupun jadi anak lembu. Lepas tu dia nampak bekas kuda Jibril tu, pijak je benda tu boleh bergerak. Dia nampak, dia tak nampak. Bila pegang pasir tu, lom tempat lain, dia bergerak hidup benda tu. Disimpan lah pasir tu. Bila dah dia buat apa nama tadi tu, berhala atau patung lembu tu, dia pun letak kat lembu. Boleh hidup lembu. Maka semua orang pakai sembah mereka. Dia kata Musa tak jumpa Tuhan. Inilah Tuhan kita. Musa pergi bukit Tur Sina untuk terima wahyu Allah. Dia kata Musa di sesat jalan, tak jumpa Tuhan. Inilah Tuhan kita. Orang munafik zaman yang Musa ada, Samiri. Zaman Nabi kita nama dia Abdullah bin Ubay. Sama macam nama bapa Nabi Abdullah. Mana setiap zaman ada munafik. Munafik inilah gunting dalam lipatan, duri dalam daging, api dalam sekam. Ada je, sebab dia ada kepentingan. Kan tak kenal mereka sama macam kita, cakap macam kita, suka je. Sebab itulah. Cuma jangan kita jadi munafik. Inilah munafik yang menyebabkan habis orang pakai sembah lembu. Walaupun dah macam nikmat yang kita dapat. Itulah yang itu tadi, nikmat Allah bagi, mereka balas dengan syirik kepada Allah. Ni untuk kita ambil iktibar. Hari ni kita dapat macam-macam kan. Rumah ada, anak ada, isteri ada. Nikah tak nikah dah. Anak murid macam itu ni. Bagus tak semayang bagus. Carilah pasangan. Isteri ada, anak ada, rumah ada, kenderaan ada, kerja ada, macam-macam nikmat, makan ada, yang boleh kan. Tanda kita bersyukur, marilah kita tunaikan perintah Allah. Jangan jadi macam Zionis, macam setengah Yahudi itu. Syukur ibarat dengan bukan syukur, derhaka kepada Allah. Inilah yang berlaku. Pada Al-Quran bila kita baca ni, kita nak ambil intibar dia. Kita nak jadi macam Bani Israel yang sentiasa menyusahkan, sentiasa cari jalan untuk derhaka kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka. Tapi mereka masih juga zalim, aniaya. Bukannya siapa yang mereka aniaya. Ingat kita buat salah tu, kita zalim orang, kita sendiri yang kena zalim. Kita derhaka kepada Allah, kita yang berdosa. Itu maksudnya kita sendiri zalim diri kita sendiri, kita akan dibakar oleh Allah. Melainkan diri mereka sendiri seperti dinyatakan dalam ayat yang berikutnya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallah. Ini ayat hujung tu. Allah kata apa? Dan tidaklah mereka menzalimi Allah. Tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah ni, kalau semua orang dunia beriman semua, Allah tetap mulia. Kalau semua orang dunia kufur belaka, Allah pun tetap mulia. Jadi semuanya kebaikan ke keburukan ke semuanya kembali kepada kita. Allah tak perlu semua. Allah Maha Kaya. Allah ghani, kita ni fakir. Fakir ni mana perlu pada yang lain. Allah tak perlu. Sebab itulah dunia Allah kata yang zalim tu kamu. Allah tak pernah menzalimi
kita manusia ni, melainkan kita sendiri yang melindungi diri kita sendiri. Macam-macam kita dapat. Dapat bernafas, oksigen ada. Bukan murah oksigen ni. Ada di zaman PKP tu. Ramai tak boleh bernafas. Kena pakai oksigen, kena bayar lagi. Free Allah bagi. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Cuba mata tak boleh melihat, kena buat apa? Banyak mana kena habis duit. Semua nikmat Allah bagi ni, kita perlu bersyukur saja. Bukan suruh balas. Oleh balas kita boleh bersyukur dengan cara patuh perintahnya, jauhi larangannya, bersegera untuk tunaikan apa saja yang Allah larang diperintah. Betul tuan-tuan, mereka dilarang menyimpan makanan. Antara larangan tu, walaupun ada burung, ada puyuh, macam-macam ada tu, ada peraturan. Ada juga peraturan untuk mereka patuh. Mereka dilarang menyimpan makanan yang melebihi dari kadar yang dihajati dalam sehari. Tak boleh ambil lebih. Ambil sepatut saja. Mana dah tak makan untuk habis gitu je. Kalau ambil lebih, jangan. Jadi mereka ambil lebih juga. Menipu juga. Bila ambil lebih, mereka pun simpan. Tetapi larangan itu telah mereka langgar semacam walaupun nikmat Allah bagi, hingga makanan itu menjadi basi busuk. Ini adalah perbuatan mereka yang zalim. Jadi ambil lebih, membazir, jadi busuk. Bila busuk, tahulah, menyebabkan kesihatan terganggu, tempat perbuangan yang tak diurus. Inilah bukan orang sikit duduk padang pasir tu, ramai manusia. Jadi air dah ada, awan dah ada, makan dah ada. Lepas tu sampah sarap, macam kita hari ni sampah tak terjaga, makanan musuh disimpan juga. Makanan inilah punca kepada segala masalah. Dia ada perubahan kan, makanan ni. Cuaca boleh berubah. Kalau banyak sampah yang dibuang, dari makanan lah boleh berubah. Haba dunia akan berubah. Maknanya sistem alam ni akan rosak bila manusia tidak ikut perintah Allah. Betul Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan, kemusnahan di lautan, di daratan. Kenapa? Tangan-tangan manusia. Pemanasan global ini musimnya tak menentu. Buah-buahan yang tak menjadi, makanan kurang. Punca dia manusia lah. Pembaziran, salah guna, salah tata kelola, pengurusan tak betul. Lepas tu kita diajar untuk urus secara betul. Hidup cara hamba, bagi hamba Allah, maka hidup kita akan jadi aman. Tapi bila hidup sebagai tokek, sebagai orang sombong, sebagai orang yang enggan patuh, maka itulah Allah kata, mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Hidup jadi susah dan mati akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Inilah yang kita kena jagalah ni. Di mana mereka ini tak patuh kepada Allah. Rezeki mereka makan, arahan tak ikut. Jangan ambil lebih, jangan simpan. Kita ambil lebih dan simpan juga. Ini berlaku kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa AS. Nabi ada, durhaka juga. Pada ayat seterusnya Allah berfirman lagi, wa idh qulna, Allah kata, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah, dan ketika kami berkata, masuklah kamu ke dalam negeri ini. Itu masuk ke Baitul Maqdis. Wa kulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa kulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Sallallahu alaihi. Allah kata apa? Dan ketika kami berkata, masuklah kamu ke dalam negeri ini, masuk ke Baitul Maqdis. Sesat lama pada pasir, 40 tahun sesat pada pasir itu. Keluar negeri, ambil negeri ini, masuk Baitul Maqdis. Dan makanlah kamu di dalamnya dengan bersenang-senang. Di sana banyak makanan. Di Baitul Maqdis makanlah sebagaimana yang kamu kehendaki. Dan masuklah kamu ke dalam pintunya dengan tunduk.
Arahan yang pertama masuk dengan tunduk kepala. Tanda bersyukur kepada arahan. Masuk tunduk. Dan bacalah oleh kamu hitbah. Kita ni betul doa lah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Itu Nabi Allah ajar baca hitbah. Yang kita lah, kita disuruh masuk keluar rumah ke nak pergi mana, suruh baca doa. Bismillahilladzi, bukan Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Satu keluar rumah baca doa tu, dia akan dijaga oleh malaikat Allah. Ada bodyguard jaga dia. Bismillahil tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ataupun Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah ke mana kita baca lah. Doa tu Nabi kata kita kena jaga oleh bodyguard, malaikat jaga. Kalau berlaku apa akan ada malaikat jaga. Itulah. Jadi doa kena baca. Makan ada doa, nak tidur ada doa, masuk masjid ada doa, semua ada. Doa tadi boleh pakai semua apa. Doa apa? Keluar rumah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu. Aku sebut nama Allah. Aku tawakal. Serah kepada Allah. Yang mana aku tak ada daya usaha, daya kuasa, melainkan dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi lagi maha besar. Itulah. Jadi Allah ajar kepada Bani Israel ni pergi ke Baitul Maqdis ni untuk mendapat makanan macam-macam di sana. Maka masa masuk tu kamu kena baca hitbah. Ya Allah, ampunilah aku atas amalan kami. Nescaya kami, Allah kata, ampuni dosa kamu dan nanti akan kami tambah pahala orang-orang yang buat baik. Mana orang yang buat baik tambah lagi pahala, tambah lagi nikmat, rezeki bertambah-tambah. Ini nah, sebenarnya bagaimana Allah menggalakkan kepada Bani Israel untuk terus berjuang untuk dapat negeri di Baitul Maqdis sana. Ini ayat ini Allah berfirman dengan wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan ketika kami berikan, berkata kepada mereka, masuklah kamu ke dalam negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah kamu di dalamnya dengan bersenang-senang. Maksudnya setelah 40 tahun tersesat, berada di padang pasir Atih. Atih itu maksudnya mereka hidup dalam keadaan kebingungan. Tak ada jalan, tak ada nak keluar. Sesat, tak nampak. Yalah, bila sesat, kita lagi ke mana-mana. Sesat rasa macam mana sesat? Stres lah, macam-macam lah. Sesat, duduk pada pasir, kering kontang. Tapi ni Nabi Allah bagi rezeki, tapi dia bingung juga. Tak jumpa orang lain, jumpa puak dia je. Jadi Allah yang Maha Pemurah telah offer kepada mereka. Mereka dibenarkan memasuki negeri Baitul Maqdis dan menalukinya dengan pimpinan Nabi Allah Yusha. Jadi kita kena takluk. Tak ada masuk-masuk gitu. Kena buka. Ada tuang dalam tu. Jadi Nabi Yusha ni ganti Nabi Musa yang wafat di padang pasir tu. Nabi Musa wafat di situ. Bersama kaum dia di padang pasir tu Nabi Musa wafat. Allah ganti dengan Nabi baru, Nabi Yusha nama dia. Nabi tak masuk 25 tu. Yusha. Kemudian dilanjutkan wadkhulul baba sujada, masuk dengan pimpinan Nabi tadilah, ada pimpinan, ada ketua. Dan masuklah kamu ke dalam pintunya dengan tunduk. Allah aja masuk tunduk sikit, tanda hormat, rendahkan diri, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi kita jangan lupa untuk terus bersyukur dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita bersyukur. Tanda bersyukur, kita jaga sembahyang. Tanda bersyukur, kita baca Quran. Tanda bersyukur, kita patuh perintah Allah. Tanda orang bersyukur. Bukan alhamdulillah yang mana. Apa yang Allah perintah, sami'na wa ata'na. Tanda bersyukur, kita didik anak-anak kita.
didik keluarga kita, didik diri kita untuk buat benda-benda yang Nabi ajar tu. Orang yang bersyukur. Apa saja Allah perintah, dia kata apa nama tu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Itulah sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Rezeki yang ada, mereka agih-agihkan. Mereka derma, ada zakat, ada sedekah, ada wakaf, macam-macam. Itulah sifat orang yang bersyukur. Wa qulu hittah atau hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Sallallahu alaihi wasallam. Bacalah oleh kamu doa. Satu kata yang hittah ni bahasa Ibrani lah, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Kalau bahasa Arab, Allah maghfirli dzunubi. Tapi bahasa dia satu kata je, hittah. Bahasa ni Allah kurniakan pada seorang tentu untuk dia faham bahasa-bahasa masing-masing lah. Bacalah oleh kamu hittah, yang mana maksudnya ya Allah ampunilah dosa kami. Kita bersama lah, jangan lupa untuk minta ampun. Sebab kita ni tak ada siapa yang tak berdosa. Semua kita berdosa, walaupun sebab kita besar ke, jubah kita besar ke, tak ada halangan untuk kita buat dosa. Yang tak ada dosa Nabi je. Betul ada cerita ada seorang lelaki, dia mati, tapi dia beriman, cuma ada dosa lah mati tu. Dosa ada masih ada. Bila mati, dosa masih ada, dia tak sempat bertaubat, masuk dalam kubur, malaikat tanya kan, ma rabbuka, dah ada sebut. Dia kata tak tahu, tak ingat, tak boleh jawab dia. Kita kalau dia boleh jawab ya, ma rabbuka, Allah Rabbi ya. Karena tak boleh jawab, sebab dia ada dosa menghalang untuk menjawab soalan muka dan nakir. Bila tak jawab, mereka nak debuk nak pukul lah. Tiba-tiba datang kawan dia, teman dia. Al-Quran datang. Walaupun dia ada dosa, tapi dia beriman dengan Allah, dia ada iman. Dia pernah baca Quran. Ada surah tu, kerana disebut siapa yang biasa baca surah Al-Mulk, dia dapat jaga diri daripada siksa kubur. Lagi ayat lain. Jadi ayat datang, Quran datang. Seperti Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Bainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran nanti, hari kiamat nanti dia akan datang untuk memberi syafaat kepada pembaca. Kemudian alam barzakh lagi. Jadi maka nak pukul tak jadi lah. Ayat Quran datang, kata ini tuan aku, dia pernah membaca aku, sekarang aku jaga dia, dia jaga aku jaga dia. Jadi Quran datang, sedekah datang, apa yang baik dia buat dulu, dia buat ikhlas tu semua datang, bantu dia. Bayangkan, kalau tu kena pukul dah, amalan tu penting, amalan baik penting, istighfar penting, minta ampun, berzikir, baca Quran. Mana amalan-amalan baik ni, bila kita mati nanti, dia akan menjelma. Allah jadikan dia menjelma, jadi kawan kita, bantu kita dalam kesusahan. Bayangkan, dalam kubur bukan senang. Pada mahsyar lagi, nak meniti lagi, banyak lagi tu. Nak meniti. Bukan jabatan, bukan betul. Jabatan tak apa, jabatan titi. Macam rambut bola 7 disebut. Tajam dia pedang ni. Jika ada semayang, ada zakat, ada haji, ada sedekah, ada wirid, ada doa, ada macam-macam kita baca masa hidup dengan penuh keikhlasan, itu teman kita. Tapi bayangkan hidup dia, curi sana, curi sini, tipu sana, tipu sini, ampu sana, buat ampu sini, khianat orang tu, khianat orang ni, kerja dia itu je. Habis dalam kubur nanti ada teman tu teman yang macam fikir bawah hidup lah. Teman yang menyusahkan kepada tuan dia. Ya, masa hidup buat jahat, datang pun jahat juga. Kita begini, doa dia walaupun satu patah, hittah. Bahasa aku Allah faham. Tak ingat bahasa Arab maksudnya, ya Allah ampun dosaku. Ya Allah terimalah salahku. Ya Allah
Ya Allah, sebut nama Allah pun kira ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya nama dia zikir. Jadi siapa berzikir ikhlas pada Allah, dia akan jadi nanti lembaga yang akan dapat tolong kita dan kita susah di sana. Tak ada kawan. Itulah bahagia ni. Hittah. Ya Allah, ampunilah dosa kita. Yang boleh ampun dosa Allah je, bukan Nabi. Jadi mintalah dengan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim kan. Lepas tu ada yang tak ingat kunut. Ada kunut pendek nama dia. Kunut pendek boleh hafal. Bukan Allah Mahdini. Allah Maghfirli Ya Ghafur. Tu ya. Doa pendek. Kunut pendek disebut. Bukan kunut. Tu orang main-main. Allah Maghfirli Ya Ghafur. Atau kalau buat jadi imam, Allah Maghfirlana Ya Ghafur. Ya Allah, ampun dosaku. Engkau Maha Pengampun. Masyaallah. Alhamdulillah. Mana mudah. Allah faham. Doa panjang pun boleh, doa pendek pun. Yang penting doa tu dengan benar ikhlas. Kita yakin Allah boleh bantu kita. Jangan buat main-main pula. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Ni main-main. Jangan. Dia main gitu je. Ya Allah, kalau nak bagi tak bagi sudah. Jangan jadi begitu. Sombong. Minta dengan ikhlas. Ikhlas untuk ya Allah. Dia yakin apa kita minta tu Allah dengar. Itu yang disebut tadi. Hittah. Maka keampunan Tuhan ke atas mereka yang tersebut dalam ayat tadi adalah merupakan nikmat bahagian yang ke-9 yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mana nikmat yang berterusan Allah bagi. Kita doa Allah kabulkan, bertaubat Allah kabulkan. Ini kisah yang sembah lembu tu, mereka bertaubat Allah terima. Taubat dia apa dia? Bunuh diri. Zaman tu bertaubat dia bukan masa zaman kita, zaman Nabi. Astagfirullahaladzim. Zaman tu siapa-siapa buat salah syirik kepada Allah, dia kena bunuh diri. Dikatakan macam mana bunuh diri? Allah turunkan kabus, asap yang tebal. Jadi mereka berbunuh-bunuhan. Pedang pegang. Tak nampak macam mana? Tu mana Allah lagi kasih sayang. Tak nampak depan-depan, takkan nak bunuh member, tak tergamak. Tapi dekat daya macam tu, dekat daya suasana yang gelap, yang mereka pun berbunuh-bunuh. Jadi Allah ampun dosa mereka. Lepas tu bila mati, Nabi Musa menangis. Mati api umatku. Minta Allah hidupkan balik. Hidup semula. Tu mati hidup balik. Mana Allah mampu untuk menghidupkan kita yang mati ni hidup balik nanti untuk mendapat keadilan di mahkamah Allah nanti. Pada hari ada kebangkitan. Itulah Allah tunjuk kepada kaum Bani Israel, ya Allah ampun dosa sebuah lembu. Kata Tuhan, inilah Tuhan kita. Nabi Musa dah sesat, tak jumpa Tuhan. Kata siapa dia? As-Samiri tadi, munafik. Tak tipu habis. Nabi Harun pun tak boleh nak tegur apa. Dia tak ikutlah Nabi Harun. Lepas tu Nabi Musa balik, pegang janggut Nabi Harun. Kamu ni tak ikut perintah aku. Dia salahkan Nabi Harun. Nabi Musa ni dia ganas sikit. Orang takut dia tampuk mati. Nabi Harun ni lembut. Itulah yang berlaku. Itu kisah bagaimana nikmat Allah bagi kepada Bani Israel berterusan. Untuk kita yang baca Quran ni ambil iktibar. Sebab kita pun Allah bagi macam nikmat juga kan. Sakit sembuh, lapar jadi kenyang, miskin jadi kaya, macam-macam Allah bagi kita. Jadi marilah kita hari ini kembali kepada fitrah, kembali kepada asal usul kita. Pak Nabi kata kullu maulud yuladu alal fitrah. Tiap bayi lahir Islam belaka. Balik kepada fitrah, kita akan jadi orang yang diredai oleh Allah Ta'ala. Salah-salah kita, silap kita minta ampun. Allah Maha Pengampun. Itulah sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmatkan, bagaimana Quran sentiasa bagi kita motivasi, bagi kita penerangan, penjelasan. Jangan rasa putus asa dengan ujian Allah. Allah uji kita macam-macam. Daripada zaman dulu sampai akan datang ada ujian macam-macam. Jadi ujian itulah yang kita kena hati-hati. Jangan sampai kita tertipu ataupun terpesona dengan ujian. Dunia ini memang manis, memang seronok, memang lazat. Tapi kita sedar dunia ini hanya sementara sahaja. Tapi jangan abaikan dunia. Kena ambil dunia,
ambil dunia untuk pergi ke sana. Siapa tak ambil dunia, dia tak akan dapat apa-apa. Dia ambil dunia, beramal, bekerja, buat apa saja Allah perintah. Nanti inilah yang akan dapat tolong dia bila dia berada di alam yang kekal abadi. Inilah perintah Allah kepada Bani Israel. Ayat ini kita baca, yang mana semua ini menjadi panduan untuk kita semua. Semua orang akan diuji, sama ada berat atau ringan. Jadi mudah-mudahanlah segala bentuk ujian itu dapat kita lalui. Cari, kita kena mengaji. Kita baca Quran, kita baca hadis, baca apa lagi? Fiqh macam-macam lah fiqh kan. Ini semua merupakan sebahagian daripada cara untuk kita mendapat redha Allah dan juga mendapat kebahagiaan di sana lepas kita mati nanti. Dan Allah sebut kepada kaum Bani Israel yang berimanlah. Bukan semua sembah anak lembu tadi yang tak sembah. Maknanya cuma kita nak pilih, aku ni nak duduk belah mana? Belah yang derhaka ke belah yang taat. Itulah ujian dia. Jadi mudah-mudahan apa kita bincang pada ayat ini memberi kita suatu panduan hidup kita perlu diteruskan dan hati-hati masa kita hidup, kerana hidup ini penuh dengan ujian dan juga godaan. Mudah-mudahan bila kita berdoa kepada Allah, kita beribadat kepada Allah dengan ikhlas, Allah akan jaga kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.